Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 12 akan membentangkan falsafah dan isu semasa tajuk 3 iaitu logik. Logik dan falsafah. Kandungannya: pertama, definisi; kedua, kepentingan ilmu logik; ketiga, kedudukan logik dalam hierarki ilmu; keempat, kaedah pemikiran logik; kelima, logik moden; dan keenam, falasi. Logik dari sudut etimologi. Logik berasal daripada bahasa Yunani logos, yang bermaksud idea atau alasan hasil daripada kajian tentang kebenaran tentang sesuatu benda, sama ada secara inferen atau melalui kajian. Logik adalah cabang falsafah dalam bahagian aksiologi yang mengkaji prinsip-prinsip penaklukan yang betul. Logik dari sudut terminologi pula terdapat 3, iaitu Kamus Dewan yang memberi maksud logik ialah ilmu atau pengetahuan tentang cara berfikir, berhujah membuktikan sesuatu, dan sihat kemampuan untuk berhujah dengan meyakinkan. Kedua, Irving M. Copy dan Carl Cohen. Ilmu logik adalah satu kajian tentang kaedah dan prinsip yang menyiasat secara sistematik yang boleh digunakan untuk membezakan antara pemikiran yang betul dan tidak betul. Yang ketiga, daripada Hulons Wills. Ilmu logik ialah sains penaklukan atau pemikiran yang jelas untuk penulisan atau pertuturan yang jelas. Pemikiran logik. Pertama, kajian prinsip-prinsip penaklukan yang betul, perkataan yang benar atau fikiran yang betul dan benar. Cara pemikiran yang mengutamakan bukti dan elemen alasan yang akhirnya akan sampai kepada satu ketetapan. Ia merupakan sebahagian daripada pemikiran kritikal di mana individu cuba melihat sesuatu dalam sebuah perdebatan atau pertelingkahan. Penaklukan atau pemikiran. Dia merupakan satu proses ke arah pencapaian kesimpulan berdasarkan bukti-bukti konkret ataupun bukti-bukti yang sahih, seperti kita boleh lihat. Kesimpulannya, fakta, keputusan, pendapat atau hukuman yang dilahirkan daripada penaklukan tersebut. Logik menelaah hujah-hujah bagi tujuan membezakan antara penaklukan yang baik dan buruk dengan menyiasat kriteria normatif untuk kesimpulan dan demonstrasi yang sah. Logik dan ilmu mantik pula. Dalam bahasa Arab disebut mantik, berasal dari perkataan nuq yang bermaksud tutur atau cakap. Manusia panggil sebagai al-hayawan al-natiq ataupun haiwan hidupan yang bercakap. Di mana mantik kerana ia merujuk kepada lafaz-lafaz atau percakapan yang membimbing fakulti rasional, iaitu akal, dalam peranannya ke arah mencari kesimpulan yang betul serta melindunginya dari kesalahan ketika berfikir. Mantik adalah kaedah yang sistematik yang memelihara seseorang daripada sebarang kesalahan berfikir. Ilmu mantik merujuk kepada perbahasan tentang pemikiran dan sesuatu yang tergambar dalam akal manusia supaya diterjemahkan menjadi teori yang benar. Fakulti akal manusia yang dapat mengenali alam maqulat ataupun objek-objek tanggapan secara kuli, iaitu umum atau universal, dan juz'i, iaitu khusus ataupun partikular. Perbahasan mengenai lafaz-lafaz serta penjelasan tentang makna-makna yang terkandung dalam perbahasan al-ta'rif atau pendefinisian. Perbahasan mengenai metodologi berfikir secara bersistem, iaitu merangkumi kaedah-kaedah tasawuf, tasdik, istidlal sehinggalah kepada kaedah-kaedah lanjutan seperti kaedah silogisme, kaedah istikhraj dan sebagainya, atau dikenali sebagai kaedah penalaran untuk menarik kesimpulan benar serta meyakinkan. Hasilnya,
Penyelidikan atau pengkaji dapat menghasilkan satu rumusan atau kesimpulan yang benar serta dapat diyakini kesahihannya menerusi kaedah penalaran sehingga ditemui perumusan atau penarikan kesimpulan ataupun dikenali sebagai al-istidbad. Ringkasannya, logik atau mantik merupakan satu disiplin ilmu yang berfungsi untuk mengawal, mengatur pemikiran manusia daripada tersalah atau terpesong sewaktu berfikir menerusi kaedah-kaedah yang tersusun dan bersistem. Logik dan rasional. Logik juga dikaitkan dengan istilah rasionalism. Istilah rasionalism juga berasal daripada perkataan Latin iaitu ratio yang bermaksud reason dalam bahasa Inggeris. Kerasionalan ialah keupayaan minda, ianya juga dikaitkan dengan intelek dan berbeza sekali dengan pengalaman. Menurut James Dean, pada tahun 2001, pemikiran logik ialah reasoning yang memberi panduan dan penerangan kepada kita sama ada suatu perkara itu boleh diterima atau tidak. Ianya lebih dikenali sebagai common sense yang berlaku secara semula jadi. Sekian daripada saya serahkan kepada ahli kumpulan saya seterusnya. Sekian, terima kasih. Seterusnya, saya akan membincangkan berkaitan dengan kepentingan ilmu logik. Yang pertama, ilmu logik penting untuk melatih, mendidik dan mengembangkan potensi akal seseorang itu dalam mengkaji objek fikir dengan menggunakan metodologi berfikir. Yang kedua pula, disebabkan ilmu logik bermaksud pengucapan, pernyataan dan pemikiran serta kaedah berfikir untuk memperoleh keputusan yang benar. Ia dapat membuatkan seseorang itu dapat membezakan proses berfikir yang benar dan juga pemikiran yang salah. Untuk yang ketiga pula, memelihara akal penting kerana selalunya akal lain akan mencorakkan diri seseorang itu dan membentuk pemikiran seseorang sebelum menjadi sebuah tindakan. Oleh itu, ilmu logik penting kerana ia membentuk pemikiran yang benar dan memelihara akal daripada kesalahan dalam berfikir. Yang akhir sekali, ia dapat mengajarkan akal fikiran dan membina kebenaran dalam berfikir seseorang. Itu sahaja daripada saya untuk kepentingan ilmu logik. Seterusnya, saya akan membentangkan berkaitan dengan kedudukan logik dalam hierarki atau kedudukan ilmu. Di dalam hierarki ilmu, logik adalah ilmu yang berada di bawah ilmu wahyu dan intuisi ataupun juga dikenali sebagai sebuah pengetahuan yang telah pun disampaikan oleh Tuhan kepada manusia yang terpilih. Logik ilmu adalah berdasarkan akal dan juga pemikiran. Oleh itu, kecenderungan berlakunya sesuatu kesalahan dan kesilapan adalah tinggi kerana ia merupakan sesuatu yang boleh dipengaruhi oleh emosi, nafsu dan alam sekeliling mereka. Itu sahaja daripada saya dan saya serahkan pembentakan ini kepada pembentang yang seterusnya. Terima kasih. Seterusnya, terdapat 3 kategori bagi pembahagian logik. Yang pertama, bentuk atau kaedah yang terbahagi kepada 4 iaitu didaktif, induktif, aplikasi dan heuristik. Yang kedua, falasi, formal dan tidak formal. Dan yang ketiga, ilmu baru. Kaedah didaktif. Dari sudut etimologi, didaktif berasal daripada bahasa Latin iaitu de daripada dan de cure, memimpin ke arah, yang bermaksud memimpin sesuatu kepada suatu kesimpulan. Kaedah didaktif ialah kaedah berfikir daripada umum kepada yang khusus. Kaedah ini menggunakan sesuatu teori bagi memahami suatu kes tertentu. Kaedah didaktif menjadikan seseorang terbelenggu kepada teori-teori yang sedia ada dan menghalang seseorang mencipta teori yang baru. Kaedah didaktif tidak menjamin kita memberi segala ilmu pengetahuan yang benar. Kaedah didaksi hanya dapat memberi pengetahuan yang sah sahaja. Di zaman moden era sains dengan metod induktif sebagai metodologi asas, logik moden berasaskan unsur empirikal induktif kerana ia bermula dengan pengalaman dan pengamatan serta uji kaji. Kaedah induktif dimulai daripada kes-kes khusus hingga meningkat kepada perumusan kesimpulan secara umum.
Kaedah induktif adalah dalam bentuk mengkaji sebahagian fakta atau sampel-sampel yang tertentu sahaja yang boleh dikaji. Kemudian penaklukan kesimpulan dibuat secara menyeluruh dengan meliputi objek-objek yang dikaji ataupun tidak dikaji. Kemudian kaedah abduktif ataupun abduksi. Kaedah culikan abduction method yang berupa kaedah mengambil pengajaran daripada beberapa penjelasan yang lain. Ia merupakan satu kaedah penaklukan dengan memilih hipotesis yang dianggap benar dan boleh menjelaskan sesuatu perkara secara tepat dengan bukti yang relevan. Penggunaan istilah culikan adalah kerana ia melibatkan proses pengambilan satu daripada pelbagai hipotesis atau penyebab yang difikirkan paling tepat. Kemudian kaedah heuristik. Kaedah heuristik berasal daripada bahasa Yunani heuristion yang bermaksud memperoleh. Heuristik adalah kaedah yang menggunakan ciri-ciri atau faktor kejayaan yang membawa kepada tercapainya impian atau idea baru yang seterusnya mewujudkan idea atau sub-idea yang baru. Menurut J.J. Renier, heuristik adalah satu teknik seni dan bukan suatu ilmu. Kemudian kaedah abduktif ataupun abduksi. Kaedah culikan abduction method yang berupa kaedah mengambil pengajaran daripada beberapa penjelasan yang lain. Ia merupakan satu kaedah penaklukan dengan memilih hipotesis yang dianggap benar dan boleh menjelaskan sesuatu perkara secara tepat dengan bukti yang relevan. Penggunaan istilah culikan adalah kerana ia melibatkan proses pengambilan satu daripada pelbagai hipotesis atau penyebab yang difikirkan paling tepat. Kemudian kaedah heuristik. Kaedah heuristik berasal daripada bahasa Yunani heuristion yang bermaksud memperoleh. Heuristik adalah kaedah yang menggunakan ciri-ciri atau faktor kejayaan yang membawa kepada tercapainya impian atau idea baru yang seterusnya mewujudkan idea atau sub-idea yang baru. Menurut J.J. Renier, heuristik adalah satu teknik seni dan bukan suatu ilmu. Heuristik ialah langkah awal dalam tindakan mencari sumber-sumber, mendapatkan data atau fakta dan pembuktikan sejarah. Ciri-ciri atau faktor kejayaan yang digunakan untuk penilaian heuristik adalah subjective user satisfaction, support, learning and teaching, ongoing interaction, user experience and user expectation. Kaedah heuristik adalah doktrin istimewa untuk digunakan oleh orang yang ingin memperoleh keupayaan penyelesaian masalah. Ujian heuristik berdasarkan aruhan, induktif dan analogi permulaan. Hasil heuristik mungkin berguna tetapi tidak boleh dianggap sebagai pandangan yang teliti. Penaklukannya tidak bersifat terakhir walaupun dipersembahkan dengan cita rasa yang terbaik dan ikhlas, tetapi tidak boleh diperkotak-katikkan. Kaedah heuristik lebih bersifat Beralih kepada seterusnya iaitu logik moden. Sebelum mendalami dengan lebih lanjut mengenai logik moden, molek kiranya untuk mengetahui terlebih dahulu definisi logik. Logik berasal daripada bahasa Yunani logos yang bermaksud idea atau alasan hasil daripada kajian tentang kebenaran tentang sesuatu, sama ada secara inference ataupun melalui kajian. Logik adalah cabang falsafah dalam bahagian aksiologi yang mengkaji prinsip-prinsip penaklukan yang betul. Logik moden muncul di zaman moden era sains dengan metod induktif sebagai metodologi asas. Kaedah induktif dimulai daripada kes-kes khusus
hingga meningkat kepada perumusan kesimpulan secara umum. Kaedah induktif adalah dalam bentuk mengkaji sebahagian fakta atau sampel-sampel yang tertentu sahaja yang boleh dikaji. Kemudian, penanggulan kesimpulan dibuat secara menyeluruh dengan meliputi objek-objek yang dikaji atau tidak dikaji. Kaedah induktif pula merupakan kaedah berfikir daripada khusus pada yang umum. Kaedah ini melihat kes-kes tertentu kepada prinsip-prinsip umum dan menghasilkan teori berdasarkan fakta. Seseorang berfikir dengan melihat dan menganalisa data yang sedia ada sebelum membuat hipotesis untuk menerangkan perkaitan antara data-data yang sedia ada dan kesimpulan yang dibuat sentiasa bersifat umum. Assalamualaikum. Hari ini saya akan cakap tentang falasi. Tajuk saya dapat falasi. Pengertian falasi. Falasi ialah kesalahan yang sering berlaku dalam ujahan. Falasi ini mula diteliti oleh Aristotle. Boleh berlaku dalam dua bentuk, iaitu falasi formal dan falasi informal. Falasi formal biasanya diperolehi daripada hujah-hujah deduktif dengan melihat kepada struktur atau susulan hujah tersebut. Dalam struktur hujah deduktif, premisnya betul tapi kesimpulannya salah. Contohnya, premis 1, manusia ada mawalia. Premis 2, kucing adalah mawalia. Kesimpulannya, manusia adalah kucing. Jadi terdapat kesalahan kepada kesimpulan menyebabkan berlaku falasi formal. Falasi informal. Falasi informal biasanya dikesan dalam hujah-hujah berbentuk induktif. Falasi ini dapat dikesan dalam kandungan hujah tersebut. Berlaku apabila premis yang digunakan adalah betul tapi kesimpulannya salah. Contohnya, fenomena geological menghasilkan batu. Premis 2, batu adalah sejenis muzik. Kesimpulannya, fenomena geological menghasilkan muzik. Falasi berlaku falasi dalam kesimpulan. Berikut merupakan jenis falasi yang ada. Jenis falasi sebab salah, jenis falasi divisi, berhujah dari keseluruhan kebahagiaan. Ketiga, kita ada falasi komposisi. Yang keempat, kita ada falasi dilema palsu. Kemudian kita ada jenis falasi yang lain, antaranya falasi analogi palsu, falasi merujuk pada pihak berkuasa atau merayu pada otoriti, falasi mengkritik sifat penghujahan, evokasi generasi tergesa-gesa, penggunaan falasi jenis falasi penggunaan jargon, falasi kejahilan 1 dan falasi kejahilan 2. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.